Okey, saya ulang sekali lagi soalan nombor 1 ialah boy, alam sekeliling. Yang kedua jawapannya ialah B, peranan mubalik. Yang ketiga jawapannya ialah C, 2 dan 3. Okey, yang keempat. Apakah monumen yang membuktikan penyebaran agama Buddha di Champa? Okey, jawapannya ialah C, Candi Dodong. Okey, jawapannya C. Yang kelima, pada abad ke-12, pemerintah Kedah yang ke-9 telah memeluk agama Islam. Siapakah orang tu? Jawapannya ialah D, Maharaja Derbar Raja II. Derbar Raja II. Derbar. Okey. Kemudian yang keenam, legasi kebijaksanaan dan keunggulan ditinggalkan oleh pemerintah dahulu untuk diwarisi oleh generasi seterusnya. Keunikan warisan tersebut dapat dibuktikan dengan jawapannya ialah B, kebijaksanaan pemerintah. Ya, sebab sini pun sudah ada clue. Ya, kebijaksanaan pemerintah sudah ada di atas. Okey, so jawapannya B. Okey, yang ketujuh, ini ialah Candi Borobudur. Ukiran tersebut memberi gambaran tentang, okey, ini tentang apa? Jawapannya C, situasi menyembah raja. C, situasi menyembah raja. Okey, kemudian yang ke-8. Okey, Tasik X ini adalah kawasan yang subur. Kemudian Tasik ini membekalkan air dan minuman. So Tasik ini ialah C, Tasik Tonle-Sap. Okey, Tasik Tonle-Sap. Okey. Terusnya nombor 9. Okey, Barai ialah tempat tangkungan air. So pencipta ini apa terkenal dengan tanaman? Jawapannya ialah A, tanam padi. Okey, jawapannya A. Okey. Kemudian yang ke-10, Pelabuhan X. Pelabuhan X ini pelabuhan pembekal yang berkembang apabila wujudnya pusat pentadbiran ataupun kerajaan. So ini ialah pelabuhan apa? Ya, sini dia sudah ada clue, ada kerajaan. Okey, so jawapannya ialah B, pelabuhan kerajaan. Okay. Yang ke-11, ini adalah ukiran pada dinding Angkor Thom. Ukiran tersebut menggambarkan seni bina perkapalan. C, jawapan dia. Jawapannya C. Okay. Yang ke-12, kemahiran seni bina merupakan salah satu keunikan yang menjadi warisan kerajaan alam Melayu. Apakah bidang yang mengaplikasikan seni bina ni? Ya, yang ada kaitan dengan seni bina ialah pertanian dan pelayaran. Okey, 1 dan 2 jawapannya A. Jawapannya A. Okey, yang ke-13. Keunikan amalan beragama masyarakat alam Melayu sebagai simbol. Okey, jawapannya donkey. Penyatuan raja dan rakyat. Okey, penyatuan raja dan rakyat. Okey, 14 ini ialah masjid di Kedah. Okey, jadi selain daripada pusat ibadah, masjid juga sebagai pusat, jawapannya ialah A, keilmuan. Keilmuan dia sama dengan pendidikan. Okey, sama dengan pendidikan. Okey, 14 jawapannya ialah A. Okey, 15. Apakah iktibar yang diperoleh daripada corak kehidupan masyarakat alam Melayu dari aspek kepercayaan dan agama? Okey, 15 ini jawapan B, memupuk tolak ansur. Memupuk tolak ansur. Okey, 17. Okey, ini keunikan masyarakat. Apa yang boleh digambarkan dengan masyarakat tersebut? Okey, masyarakatnya macam mana? Okey, jawapannya A, kebijaksanaan pemimpin. Okey, kebijaksanaan pemimpin.
Okey, ini 16 soalan struktur. Okey, lepas tu yang ini. Okey, maksud. Okey, maksud agama ialah sistem. Okey, ini ialah sistem. Sistem yang berkaitan dengan anutan, kepercayaan dan keimanan kepada Tuhan. Okey, boleh ikut? Okey, sistem. Lepas tu keimanan. Okey. Lepas tu kepercayaan. Kepercayaan ialah pegangan. Pegangan ini. Pegangan yang diyakini dapat menjadi panduan. Panduan yang ini. Panduan dalam kehidupan. Okay. So sistem, keimanan, pegangan, panduan. Okay. Sini 4. Okay. Lepas tu kita tengok yang bawah. Okay. Yang ni 2 terbalik lah. Yang sini ialah animisme, sini ialah dinamisme terbalik. Okay. So di sini percaya setiap makhluk hidupan dan tumbuhan memiliki roh atau semangat. Kemudian B, kepercayaan kepada makhluk halus. Okay, makhluk halus. Percaya kepada makhluk halus. Kemudian menyembah kepada roh nenek moyang yang dipanggil Hyang. Okay, dipanggil Hyang. Okay, so memastikan keluarga yang masih hidup mendapat kebaikan. Mendapat kebaikan. Ada kebaikan? Ada kebaikan. Okay, terhindar daripada kesusahan di dunia. Kesusahan di dunia. Okay, so ini untuk animisme. Okay, sebelah sini. Okay. Percaya terhadap kekuatan yang dipanggil mana atau semangat. Atau semangat. Okay. Dimiliki oleh setiap benda. Setiap benda dan makhluk. Setiap benda dan makhluk. Okey, Syafi. Okey, boleh. Okey, kemudian mana sudah? C. C. Percaya mana boleh mempengaruhi. Mempengaruhi kehidupan seseorang. Okay. Melakukan pemujaan semangat tanaman untuk mendapatkan hasil tanaman yang lumayan. Lumayan. Satu lagi ialah subur. Tanaman yang subur, tanaman yang lumayan. Okay. So bahagian yang muka surat ini ada 15 markah. Okay. Lepas tu soalan yang ini. Okay. 3 agama. Jadi 3 agama ini kena betul lah. Yang pertama agama Hindu. Kemudian okay, agama Hindu, Islam, Buddha. ABC di sini. Hindu, Islam, Buddha. Okay. Yang keempat, faktor penyebaran agama ke alam Melayu. Yang pertama ialah peranan mubalik. Peranan mubalik. Yang kedua ialah peranan pemerintah.
Yang ketiga ialah peranan pedagang. Kalau tak boleh ikut bagi tahu peranan mubali, pemerintah, pedagang. Okey, kemudian yang bawah ni cuma suruh cari jawapan kan. Okey, so sini. Okey, kerajaan yang pertama ialah Angkor. Nanti saya tengok boleh ke saya type. Boleh. Cikgu, yang atas tu berapa markah? Atas tu, yang ini 3, ini 3. Setiap kotak tu 1. Lepas tu yang pegangan sistem, yang keimanan itu semua? Ini semua pun 1. 15. Dia atas ada 4, bawah ada 11. So semuanya sini ada 15. And Okey di sini yang pertama ialah Angkor, kerajaan Angkor. Ini saya boleh type. Ini Angkor. Okey. Lepas tu menjadikan agama ini ialah Hindu. Hindu. Agama Hindu sebagai anutan utama, membina cantik Angkor Wat. Membina cantik Angkor Wat. Siapa buat dot-dot tu kat bawah tu? Kemudian kerajaan yang kedua ialah Sriwijaya. Sriwijaya, tokohnya ialah Aishing. Mempelajari bahasa Sanskrit. Kemudian menterjemahkan kitab agama Buddha. Agama Buddha. Yang ketiga ialah kerajaan Champa. Kerajaan Champa, tokohnya ialah Bhadravarman. Mendirikan cantik di Lembah Mison. Di Lembah Mison dan juga dan Poh Nagar. Kemudian yang keempat ialah kerajaan Funan. Funan ini mendirikan cantik di Go Chai Ti. Yang kelima kerajaan Angkor. Jayavarman 7 menjadikan agama Buddha. Agama Buddha sebagai anutan utama. Kemudian seterusnya Majapahit. Hayam Wuruk menyatukan aliran dalam agama Hindu dan Buddha. Hindu dan Buddha. Ataupun mereka panggil Tripaksa. Kemudian ialah Kedah Tua. Kedah Tua, tokohnya ialah Maharaja Debah Raja II, menerima pengaruh Islam. Pengaruh Islam di Kedah.
Okay, kemudian last ialah Kerajaan Champa Sultan Zainal Abidin untuk memperkenalkan agama Islam di Champa. Okay. Jadi saya rasa untuk jadual ini sangat penting. Jadual ini sangat penting, kamu kena baca untuk yang apa tu? Bab ini kamu kena hafal yang jadual ini. Okay. Sebab di sini sudah ada dia punya raja siapa. Ya. Kerajaan apa, raja siapa, okay. Peranan dalam agama, perkembangan agama sudah semua ada di sini. Okay. So ini boleh hafal. Okay, next. Okay, tandakan jawapan yang betul. Yang atas ni sudah okey kah? Sudah? Sudah. Okay. Kemudian, okay, nombor 6. Sistem pemerintahan kerajaan alam Melayu berasaskan sistem pemerintahan beraja. Okay, sistem pemerintahan beraja. Okay, beraja. Yang kedua, kedudukan raja dalam sesebuah kerajaan diperkukuhkan dengan sistem pemerintahan dibantu oleh siapa? Dibantu oleh Pembesar. pembesar. Okey. Kemudian, seseorang raja memperoleh apa daripada rakyatnya? Ketaatan. Yes, ketaatan. Ketaatan. Okay, ketaatan. Right. Okey, kemudian betul atau salah? Kerajaan Sriwijaya menjalinkan hubungan persahabatan dengan India pada abad ke-7. Betul ke salah? Betul ke salah? Tak tahu. Jawapannya ialah salah. Salah. Jawapannya ialah salah. Okey, kemudian yang kedua, kerajaan Majapahit menjalinkan hubungan diplomatik dengan Singhasari melalui perkahwinan Raden Wijaya dengan puteri kerajaan Singhasari. Betul ke salah? Betul. Betul. Ini betul. Okey, Maharaja Chola dari China menghantar bantuan ketenteraan ke Sriwijaya untuk membantu menyelesaikan pemberontakan pada abad ke-11. Betul tak? Betul? Betul ke salah? Jawapannya salah. Okey, salah. Okey. Next. Baik. Kenapa dia? Okey, kemudian ni. Okey, keunikan warisan adalah legasi. Okey, legasi kebijaksanaan dan keunggulan sesebuah kerajaan. Okey, B. Ia ditinggalkan oleh pemerintah kerajaan yang terdahulu. Okey, kemudian C. Keunikan tersebut diwarisi oleh generasi selepasnya. Generasi selepasnya. Okey, kemudian D. Keunikan warisan tersebut menjadikan tamadun masyarakat kerajaan di alam Melayu mencapai kegemilangan. Okey, so ini empat markah. Okey. Okey. Yang ke-9, keunikan. Apakah keunikan warisan? Okey. A. Sistem pemerintahan beraja. Ya, yang pertama ialah sistem pemerintahan beraja. A ialah sistem pemerintahan beraja. Okay, yang kedua ialah Seni bina candi. kebijaksanaan pemerintah. Kebijaksanaan pemerintah. Okay, yang ketiga ialah perkembangan kegiatan ekonomi. Perkembangan kegiatan ekonomi. Yang keempat, perkembangan sosio budaya. Sosio budaya. Okay, kemudian E ialah amalan beragama. Amalan beragama. Okay.
Okey, lepas tu apakah bentuk diplomatik antara kerajaan? Okey, hubungan apa? Yang pertama, Hubungan perdagangan. adakah hubungan Perdagangan. perdagangan? Adakah perdagangan? Perkahwinan? Perkahwinan ada. Yang pertama hubungan perkahwinan. Okey, kemudian hubungan persahabatan. Hubungan persahabatan. Kemudian yang ketiga, hubungan ketenteraan. Ketenteraan. Tenteraan itu dia memberi bantuan ketenteraan. Tak ada hubungan perdagangan. Ini tak ada. Sebab ini ialah hubungan diplomatik. Okay. Bagaimana antara kerajaan itu membuat hubungan diplomatik. Caranya macam mana? Okay. Alright. So di sini semuanya ada 75 markah. Tapi saya tolak yang ni. Saya tolak yang ini 20. 20 ini kamu carikan. So ini tak masuk. So semua tinggal 55. Per 55. Okay, per 55. Kamu kira dulu berapa. Saya nak tahu berapa jumlah markah. Ini penting sebab nanti mak ayah kamu tanya masa perjumpaan ibu bapa anak saya ujian berapa markah. Sehari ada sudah tanya. Di tuition ada buat ujian ke? Ada. Ayah, kenapa hari ini panas ah? Ashimika sudah? Belum. Dah. Ashimika berapa? 46. 46. Okey, 46 per 55. Fong berapa? 38. Apa berapa? You counted. 38. 28 ah? Fong 28. 38. Berapa? 38. 38. Okey. Syahil belum kira ke? Yalah, kena kira lah. You ingat ni main-main lah. Saya ada banyak masa nak buat ujian untuk main-main. Jason? Jason 34. Liu? Khairul? 37. Syafi'i sempat ke tanda? Syafi'i masih ada kah? Atau sudah putus? Hilang sudah Syafi'i. Tak ada sudah kan? Kesian. Lexi terlena sih ada. Stop. Liu 39. Tinggal Syahil.
Ah, oh Syahir 37. Alright. Okay. Okay. So ini untuk bab 4. Okay. So jadi apa yang kamu belajar untuk 3 bab yang depan tu, sebab ini 4, semua berkaitan dengan alam Melayu lah. Daripada bab 2 kan, dia tentang ciri-ciri, aspek-aspek semua, keagamaan lah, apalah semua tu, pentadbiran lah. Okay. 3 bab tentang alam Melayu. Okay, sekarang kita pergi kepada bab yang kelima, iaitu Melaka. Okay, bab 5 ialah Kesultanan. Kesultanan Melayu Melaka. Okay, nota ini saya sudah letak di dalam email. Kalau kamu nak print out, boleh print out. Okay, Kesultanan Melayu Melaka. Okay. Thank you, Dad. Right. So pengasasan Kesultanan Melayu Melaka, Kesultanan Melayu Melaka diasaskan oleh Parameswara. Orang ni kena ingat nama dia, Parameswara. Okey, sekitar tahun 1400 tahun dahulu. Okey, ingat namanya, pengasas dan tahunnya 1400. Okey, Parameswara telah memilih lokasi yang sesuai untuk mengasaskan kerajaan sehingga menjadikan Melaka terkena di alam Melayu. Okey, terdapat beberapa faktor. Faktor pemilihan. Okey, bagaimana dia memilih tempat untuk menjadi kerajaan, iaitu Melaka. Yang pertama, okey, tempat yang dia pilih adalah kawasan yang di laluan perdagangan. Ya, tempatnya adalah strategik. Dia di laluan antara perdagangan, maksudnya pedagang-pedagang luar itu kalau singgah pergi tempatnya senang. Dia adalah tempat persinggahan. Okey, lokasi Melaka di laluan perdagangan antara timur dan barat, membolehkannya mengawal laluan kapal dagang. Okey, yang kedua sebab bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi Melaka yang berbukit bukau sesuai dijadikan benteng pertahanan dan pantuan kapal dagang. Maksudnya Melaka itu dia berbukit bukau. Jadi kalau dia membuat kawasan, kalau dia membina kerajaan di sana, bukit bukau itu boleh jadi benteng pertahanan. Dia punya blok